Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Pertama-tamanya saya panjatkan kesyukuran kerana Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini, petang Jumaat yang barakah ini, ya, kita dapat bersama-sama ya dalam bengkel penataran tulisan Jawi. Ya, terima kasih diucapkan kepada Perpustakaan Negara Malaysia yang sudi menjemput saya. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, ya, netizen di luar sana, ya, selamat datang diucapkan ke bengkel penataran tulisan Jawi untuk siri yang kedua. Dan pada siri yang kedua ini, hadirin sekalian, ya, hadirin dan hadirat sekalian, bersama-sama dengan saya, Munshi Ustazah Siti Rohayyu binti Mario dari Sekolah Kebangsaan Sungai Terap, ya. Dan alhamdulillah juga, ya, pada siri yang kedua ini, ya, kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan tajuk yang saya akan kupas pada petang ini dapat memberi manfaat dan memberi suntikan, ya, kepada para penonton di luar sana yang mungkin terdiri dalam kalangan anak-anak murid, ya, dalam kalangan guru-guru, ustaz-ustazah, ya, mungkin dalam kalangan ibu bapa, ya, dan juga dari lapisan, semua lapisan golongan, ya, di seluruh tanah air Malaysia, ya. Insya-Allah sebentar lagi saya akan teruskan dengan pembentangan saya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para penonton rancangan Bengkel Penataran Jawi pada petang ini. Pada petang ini saya akan bawakan satu tajuk yang agak penting, ya, agak penting bukan saja untuk murid-murid di luar sana, ya, malah untuk mungkin guru-guru dan juga ibu bapa mungkin, ya. Jadi tajuk yang saya akan bawakan pada petang ini ialah penggunaan kata terbitan dalam tulisan Jawi, ya, penggunaan kata terbitan dalam tulisan Jawi. Baik. Sebelum itu, ya, nak tanya dululah, agak-agak apa kata terbitannya? Pernah dengar tak agak-agak perkataan kata terbitan ni? Ya, baik. Kalau yang tak pernah dengar, apa dia kata terbitan? Kata terbitan ialah bentuk kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Ya, bentuk kata dasar, perkataan, apa-apalah perkataan, makan, minum dan sebagainya yang mendapat atau menerima imbuhan. Kemudian apa yang dikatakan imbuhan? Imbuhan pula ialah unit-unit bahasa yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan sesuatu perkataan tersebut. Okey, ya. Baik, untuk lebih jelas lagi, saya bawakan contoh. Okey, saya ambil satu perkataan makan, ya, mim alif kaf nun, ya, mim alif kaf nun. Jika saya tambah dengan imbuhan di, huruf dal, ya, ataupun dalam ruminya did. Okey, bila saya tambah perkataan di, maka jadilah makan tadi berubah menjadi perkataan dimakan, ya, berubah menjadi perkataan dimakan. Ini ruminya, perkataan makan saya tambah dengan di, imbuhan di, maka jadilah ia dimakan. Inilah yang dikatakan tadi, ditambah imbuhan dia jadi berubah perkataan tersebut. Okey. Kemudian perkataan makan itulah tadi yang kita namakan kata dasar. Manakala perkataan dimakan, ya, perkataan dimakan itulah tadi yang kita katakan kata terbitan. Baik, saya bawakan satu lagi contoh, ya, masih perkataan makan. Kali ini saya bawakan imbuhan selepas perkataan makan. Ya, selepas perkataan makan. Kalau tadi sebelum perkataan makan, yang ini saya bawakan imbuhan selepas perkataan makan. Maka jadilah dia perkataan makanan.
Ya, kita lihat ruminya, makan, jadilah dia perkataan makanan. Ya, masih konsep yang sama, makan inilah kata dasar dan perkataan makanan ini merupakan kata terbitan. Ya, dan satu lagi saya bawakan contoh, ya, masih juga perkataan makan. Kali ini saya bawakan imbuhan sebelum dan selepas ataupun imbuhan di awal dan juga di akhir. Mari kita tengok sama-sama. Okey, saya bawakan imbuhan pe, ya, pe, huruf pa, makan, kemudian huruf nun, an. Maka jadilah dia pemakanan. Imbuhan pe di awal dan imbuhan an di akhir. Ya, ini ruminya. Okey, maka jadilah dia pemakanan. Masih konsep yang sama, kata dasarnya ialah makan, cuma bezanya yang ini menerima imbuhan di awal dan juga imbuhan di akhir. Dan perkataan pemakanan, ya, setelah menerima imbuhan, itulah yang kita katakan tadi dengan kata terbitan. Baik, seterusnya. Kalau tadi saya dah bawakan maksud kata terbitan, ya, serta contoh, beberapa contoh. Jadi kali ini kita nak belajar pula bagaimana kita nak kenal apakah contoh-contoh lain kata terbitan. Ya, jadi sebelum kita menulis kata terbitan, pertama sekali kita kena pastikan beberapa perkara dan kita kena halusilah perkara-perkara tersebut. Apa dia? Kita cari dulu kata dasar. Ya, kita dah jumpa kata dasar, barulah kita nak fikir nak letak imbuhan awalan ke, akhiran ke, ya. Kemudian kita lihat pula bilangan suku kata. Seterusnya kita cari asal usul kata tersebut. Mungkin perkataan memang kata jati Melayu, ataupun mungkin kata kerja, kata nama, atau kata serapan, ya. Dan yang seterusnya kita kena tahulah apakah jenis-jenis imbuhan tersebut. Jadi untuk petang ini saya akan lebih fokus kepada jenis-jenis imbuhan. Baik. Okey, jenis-jenis imbuhan. Ya, imbuhan yang pertama, ya, imbuhan yang pertama ialah imbuhan awalan. Ya, imbuhan awalan nanti saya akan jelaskan satu per satu. Kemudian yang kedua, imbuhan akhiran. Yang ketiga, ya, imbuhan apitan, ya, dan yang keempat kita akan belajar mengenai imbuhan sisipan. Jadi apakah contoh-contoh atau maksud keempat-empat imbuhan tersebut, ya? Saya akan teruskan sebentar nanti. Baik, anak-anak di luar sana juga para penonton sekalian, ya. Jadi kita pergi pada kata terbitan yang pertama, ya, jenis yang pertama iaitu kata terbitan imbuhan awalan. Apa dia kata imbuhan awalan? Okey, imbuhan awalan ialah kata dasar yang menerima imbuhan di awal, ya, kata dasar yang menerima imbuhan di awal. Baik, saya beri contoh di situ perkataan lari. Ya, perkataan lari dalam tulisan hitam, manakala imbuhan awalannya ialah perkataan baro. Ya, jadi itulah, ya, imbuhan awalan ialah kata dasar, iaitu kata dasarnya lari. Jadi dia menerima imbuhan di awal maka jadilah dia imbuhan awalan. Baik. Seterusnya, untuk tajuk imbuhan awalan, ya, saya kategorikanlah, ya, kepada dua jenis, iaitu imbuhan awalan yang berubah, ya. Macam mana tu? Kenalah tonton rancangan Bengkel Jawi ni sampai habis, ya. Jadi yang keduanya, imbuhan awalan yang tidak berubah. Baik, ya, saya beri contoh untuk imbuhan awalan yang berubah. Okey, saya beri contoh yang warna biru tu. Ya, kotak yang warna biru perkataan pakai. Ya, perkataan pakai apabila saya tambah dengan imbuhan awalan me, ya, kita tak boleh kata dia mepakai. Ya, kita tak boleh sebut dia mepakai, tapi kita kena ubah. Maka jadilah dia
memakai. Itu yang saya katakan imbuhan awalan yang berubah. Maknanya perkataan dasarnya berubah daripada perkataan pakai. Apabila menerima imbuhan maka kita tukar huruf P itu dengan huruf M. Jadilah dia perkataan terbitannya memakai. Tidaklah kita kata perkataan mepakai. Pelik kan bunyinya kan? Okey, ini dalam tulisan Jawinya ya, mepakai jadilah dia memakai. Manakala imbuhan awalan yang tidak berubah, maknanya kekal ya. Contoh perkataan yang berkotak biru tu tani ya, tani. Bila saya tambah imbuhan awalan ber, maka dia tetap kekal. Ya, bertani. Dia tak ada ubah apa-apa pun huruf. Ya, tak macam perkataan mepakai tadi ya. Dia berubah menjadi memakai. Untuk perkataan bertani dia tidak berubah ya. Dia mendapat imbuhan ber tapi perkataan tani tetap kekal. Inilah yang saya katakan imbuhan awalan yang tidak berubah dan juga imbuhan awalan yang berubah ya. Harap jelas semua ya. Banyak lagi ni ya. Dalam imbuhan awalan ni memang banyak ya contoh-contoh. Jadi harap-harap kita dapat tunggu hingga ke penghujung siaran. Baik, kita pergi dulu pada tajuk imbuhan awalan yang tidak berubah ya. Banyak ni sebenarnya ya. Nanti kita lihat sama-sama. Baik, contohnya ya perkataan anti. Pernah dengar tak agaknya? Ya, jadi saya kongsikan bersama. Okey, inilah contoh-contoh imbuhan awalan anti. Alif nun ta ya, auto ya. Alif hamzah waw ta waw. Di samping tu bolehlah tengok-tengok sekali ejaannya ya. Penggunaan hamzah ya. Okey, seterusnya be. Imbuhan awalan be. Dalam Jawinya ba sahaja ya. Okey, seterusnya imbuhan bel ya, balam. Imbuhan ber, bara. Okey, seterusnya imbuhan bi, baya. Imbuhan dasar, pernah dengar tak? Ya. Jadi inilah yang pentingnya kenapa kita kena belajar ya, sebab banyak perkataan-perkataan baru yang akan kita jumpa dan mudah-mudahan selepas belajar, selepas habis slot ni, banyaklah perpindahan kata yang kita dapat. Okey, perkataan dasar. Dal alif sin alif. Seterusnya perkataan di, dal ya, jangan eja dal ya. Dal sahaja ya untuk imbuhan awalan di, dal sahaja. Kemudian imbuhan di per, dal para. Seterusnya imbuhan dwi. Apa maksud dwi agaknya? Ya. Okey, maksud dwi ialah dua ya. Ya, saya pun bila banyak tajuk yang saya bawa ni kenalah study ya. Kena study, kena selak-selak buku ya. Buka-buka cari-cari dalam internet ya. Okey, untuk lebih memahirkan kita. Okey, dwi. Okey. Seterusnya eka, ya eka, alif ya kaf alif, kemudian hyper, ha ya para ya, juru jim waw ra waw, ke, kaf sahaja, jangan kaf alif ke, kaf ya ki ya, ke kaf sahaja ya, imbuhan ke kaf sahaja. Maha mim ha alif ya, bukan mim alif ha alif ataupun mim alif ha. Ya, salah ya. Maha mim ha alif ya. Okey, seterusnya mim sahaja. Ya, mem. Ya, imbuhan mem, mim mim. Imbuhan man, mim nun. Imbuhan meng, mim nga. Menge, mim nga juga. Ya. M-E-N-G bunyinya meng, mim nga. M-E-N-G-E nge bunyinya menge pun mim nga juga. Okey, baik. Masih teruskan dengan tajuk imbuhan awalan. Okey, apa contoh-contoh yang lain? Memper, mim mim, para. Okey, contoh seterusnya pasca, panca, panca ya. Okey, pa nun ca alif. Seterusnya imbuhan pe, pa sahaja. Imbuhan pel, palam ya, palam.
Seterusnya imbuhan pem, pa, mim, ya. Imbuhan pen, pa, nun, ya. Imbuhan peng, pa, nga, penge, pa, nga juga. Seterusnya imbuhan per, ya, pa, ro, dan seterusnya imbuhan poli. Poli pun rupanya imbuhan awalan, ya. Okey. Ada lagi, ya. Untuk tajuk imbuhan awalan ni lebih daripada 40 contoh, ya. Okey, seterusnya. Imbuhan seterusnya ialah pra, 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 pa, ro, alif. Seterusnya perkataan pro, pa, ro, waw, ya. Pasca, pa, sin, ca, alif. Seterusnya imbuhan se, sin sahaja. Sub, sin, waw, ba, supra. Ini perkataan baru ni, ya. Saya pun memang merujuk ni, ya. Supra, ya. Supra. Okey, apa maksud supra agaknya? Ya. Okey, seterusnya perkataan swa, sin, waw, alif. Sosio, sin, waw, sin, ya, waw. Seterusnya perkataan ta, ya. Seterusnya imbuhan ta sahaja. Dan yang terakhir imbuhan taro, tri. Tri apa agaknya maksud tri ni? Tri ni maksudnya 3, ya. Tuna, ya, apa maksud tuna agaknya? Tuna ni maksudnya tiada, ya. Okey. Seterusnya perkataan ultra. Ya, jadi nampak tadi ada lebih daripada 40, ya. Contoh-contoh imbuhan awalan, ya. Baik, hadirin hadirat sekalian, sebentar tadi saya telah nyatakan, ya, contoh-contoh imbuhan awalan yang lebih daripada 40 contoh tadi. Jadi seterusnya saya akan perincikanlah satu per satu bersama contoh, ya, contoh perkataan terbitannya, ya. Diharap semua telah pun bersedia. Baik, kita pergi pada yang pertama, anti, ya. Imbuhan awalan anti. Okey, contoh anti karat. Ya, cuba kita lihat betul-betul, ya. Anti, tulisan karat tu dalam tulisan berwarna merah, ya, dan di sebelahnya ialah tulisan jawinya alif nun ta ya kaf alif rota, ya. Anti, maksud anti ni apa agaknya? Ya, anti ni maksudnya dia lebih kepada tak suka, kan. Okey, contoh lain ialah anti dadah, ya, anti dadah. Okey, contoh seterusnya ialah perkataan auto, alif, hamzah, waw, ta, waw. Contoh perkataan auto ialah autograf, ya, autograf, alif, hamzah, waw, ta, waw, garofa. Contoh lain ialah automobil. Ya, banyak lagi, ya, contoh, ya. Jadi untuk petang ini saya hanya bawakan setiap satu tu dengan 2 contoh saja, ya. Okey, seterusnya. Baik, kita pergi kepada imbuhan awalan yang seterusnya. Okey, kita lihat sama-sama. Imbuhan ber, ya, imbuhan ber. Contoh perkataan berambut, ya, berambut. Juga contoh yang lain ialah berantai, ya, berantai. Seterusnya kita pergi pada imbuhan bel, ya, imbuhan bel, belajar, ya. Dan contoh yang seterusnya ialah belunjur, ya. Tak banyak contoh, ya. Okey. Baik, seterusnya, ya, imbuhan ber, ya, contohnya berasas, ya, berbudi. Ini senang, ya, biasa kita gunakan. Perkataan-perkataan yang biasa sangat kita guna dalam penulisan, ya. Okey, seterusnya perkataan bi, ya, imbuhan bi. Apa contohnya? Biadab. Ya, biadab, ya. Okey, seterusnya perkataan bilazim, ya. Saya cuba kaji, cuba selidik perkataan biadab dengan bilazim ni memang jarang-jarang kita gunalah, kecuali perkataan biadab ni, bilazim kita jarang-jarang guna, tapi perkataan tu ada, ya. Okey, dan biasanya bi ni kata serapan melibatkan kata serapan bahasa Arab, ya. Contohnya biadab dari perkataan kata dasarnya adab, dan bi lazim daripada perkataan kata dasarnya ialah perkataan lazim, ya. Jadi bi ni menunjukkan
Tiada. Contohnya biadab, maknanya orang yang tidak beradab. Okey. Seterusnya imbuhan dasar. Ya, imbuhan awalan dasar. Apa contohnya? Dasar, warsa. Ya, dasar, warsa. Dasar ni apa? Saya pun mengkaji juga ni, mencari apa dasar ni. Okey, dasar ni kalau dalam catatan yang saya tulis tu, dasar ni maksudnya 10. Ya, dasar maksudnya 10 ya. Okey. Okey, seterusnya perkataan dasar lumba. Ya, maksudnya bilangan yang banyak. Dasar lumba ni maksudnya mungkin sampai 10 perlumbaan dan sebagainya. Ya, perkataan yang jarang-jarang kita jumpa kan. Okey. Seterusnya imbuhan di. Yang ini pun biasa kita jumpa. Ya, biasa kita gunakan dimakan, disapu. Ya. Okey. Seterusnya ya, imbuhan awalan diper dan paro. Ya, apa contohnya? Diperbesar, ya, diperoleh. Ini pun yang biasa, perkataan-perkataan yang biasa kita jumpalah. Ya, penggunaannya pun biasa kita gunakan. Seterusnya dui. Dui ni apa? Dui ni dua. Ya, okey, contohnya dui fungsi. Maksudnya dua fungsi. Ya. Okey, contoh lain dui bahasa. Dua bahasa. Ya, jadi tak secara langsung sambil kita belajar perkataan berimbuhan di sini, kita belajar sama apakah maksud-maksud bagi beberapa perkataan tertentu yang saya boleh kongsikan pada petang ini. Baik, contoh lain perkataan eka. Eka macam nama beras pula ya, beras eka, bihun eka ya. Okey, eka juga adalah imbuhan awalan. Okey, contohnya eka bahasa. Ya, eka bahasa. Contoh lain eka suku. Ya. Okey, contoh lain hyper, hayapa, paro. Apa perkataannya? Hyperbola. Ya, hyper ni maksudnya lebih. Ya. Okey. Contoh lain hyperaktif. Ini pun biasa kita dengar perkataan hyperaktif. Ya, maknanya aktif yang berlebihan. Okey. Masih boleh teruskan? Ya. Okey, sambil-sambil tu para penonton bolehlah sekiranya ada persoalan dan sebagainya, bolehlah tanyakan dalam ruangan chat ya, live chat di situ ya. Okey. InsyaAllah ada kesempatan saya bolehlah jawab ya. Okey. Seterusnya perkataan imbuhan juru. Ini pun biasa kita guna. Juru audit, juru wang, juru apa lagi? Ya. Okey, seterusnya imbuhan ke pun biasa kita guna. Kekasih. Kekasih ni kata namalah ya, kasih. Keperbuatan. Okey, seterusnya kehadapan. Ya. Ini bukan menunjukkan arah ya. Contohnya ke belakang. Ya. Okey. Seterusnya perkataan maha. Maha ni menunjukkan besar lah ya. Menunjukkan besar. Mahasiswa ya. Bukan siswa yang besar. Maksudnya yang belajar peringkat yang lebih tinggi, peringkat yang lebih besar. Seterusnya maha guru. Tadi dah mahasiswa. Yang ni mahasiswa belajar dengan siapa? Belajar dengan maha guru. Betul ke ayat tu? Okey, ya. Baik, seterusnya imbuhan pun biasa kita gunakan menyanyi, mematuk. Ya, menyanyi, mematuk. Seterusnya. Okey. Ya, imbuhan seterusnya imbuhan contohnya membaca. Ya, membasuh. Ini pun yang biasa kita gunakan ya dalam penulisan. Seterusnya imbuhan mim nun. Apa contohnya? Mendapat. Ya, kita pun mendapat banyaklah ilmu pada petang ini. Okey. Seterusnya menjirus. Ya, menjirus. Contoh-contoh yang lain imbuhan meng ya, imbuhan awalan meng, mim nga,
Apa contohnya? Mengganggu. Seterusnya mengguris, ya, mengganggu, mengguris. Imbuhan seterusnya pun sama dalam tulisan Jawinya, mim nga juga, mengepam. Imbuhan menge ini biasanya kata dasarnya ialah kata dasar yang satu suku kata tertutup. Ya, contohnya pam, mengepam, cat, ya, mengecat. Ya, jadi kita nak mudah ingatlah, menge ni biasa imbuhan yang digandingkan dengan kata dasar satu suku kata tertutup. Pam, cat, apa lagi? Pos, apa lagi? Mengecam, ya. Okey. Seterusnya imbuhan memper. Mim, para, memper, memperdalam, memperguna. Yang ini pun biasa kita jumpa dalam penulisan, ya. Tidak asinglah perkataan-perkataan ni, ya. Okey, seterusnya panca. Panca persada. Ini pun jarang-jarang kita jumpa, kan. Tapi alhamdulillah petang ni saya kongsikan pada para penonton, ya, untuk rancangan Bengkel Jawi Anjuran Perpustakaan Negara Malaysia ini, ya, dengan perkongsian perkataan panca, ya, panca persada. Contoh lain, ya, contoh lain apa dia? Pancasila, ya, Pancasila. Banyak perbenaran kita pada petang ni, ya. Jadi kreditlah untuk Perpustakaan Negara Malaysia kerana mengambil inisiatif untuk mengadakan ataupun menganjurkan bengkel-bengkel yang seumpama ini, bengkel Jawi terutamanya, ya, untuk sama-sama kita menambah pengetahuan dalam Jawi, ya, dan diadakan pula pada hari Jumaat, Hari Jawi, ya. Tahniah kepada Perpustakaan Negara Malaysia di atas inisiatif, ya, untuk mengadakan bengkel. Baik, masih lagi dalam imbuhan awalan. Okey. Imbuhan awalan yang seterusnya ialah pa sahaja. Apa contohnya? Pelaku, ya. Pelapor. Ya, pelaku, pelapor. Okey. Seterusnya imbuhan pel. Ya, palam. Pel, ya, imbuhan pel. Apa contohnya? Pelajar, ya, pelajar. Pelbagai. Yang ini tak banyak contohnya, ya. Okey. Imbuhan seterusnya pem. Apa agaknya contohnya? Pembantu, pembuli. Ya, banyak lagi, ya, perkataan-perkataan yang bermula dengan perkataan imbuhan pem. Contoh seterusnya pen, ya, imbuhan pen. Contohnya perkataan penduduk, pencadang, ya. Okey. Seterusnya panga, penghibur, pengkaji, ya. Penge, juga ejaan yang sama dalam Jawinya, panga, ya, imbuhan penge. Okey, pengebom, dia jadi macam imbuhan menge tadi, ya. Imbuhan menge tadi biasanya diikuti oleh kata dasar satu suku kata tertutup. Jadi penge pun sama. Ya, apa perkataan kata dasarnya? Bom yang berwarna merah tu. Ya, pengebom, ya. Okey. Contoh lain pengecat. Ya, satu suku kata, ya, suku kata tertutup, ya, pengecat. Baik, seterusnya imbuhan per. Perasap, ya, pertanda, ya. Okey, seterusnya poli. Biasa juga kita jumpa, cuma jarang-jarang kita guna. Okey, apa contohnya? Poliklinik. Apa maksud poli ni, ya? Poli ni ialah maknanya lebih daripada satu. Ya, contohnya kalau poliklinik ni mungkin dalam persekitaran kita mungkin ada beberapa poliklinik ataupun satu poliklinik tu mungkin ada cawangan-cawangan, ya. Jadi poliklinik tu maksudnya klinik yang lebih daripada satu, ya. Politeknik. Contoh yang lain ialah politeknik. Seterusnya pra. Perkataan pra, imbuhan pra. Prasejarah. Zaman bila?
zaman prasejarah. Contoh ayatnya lah ya. Zaman bila? Zaman prasejarah. Dan yang ini ialah murid-murid mana? Murid-murid sekolah. Maknanya permulaan ya, permulaan nak sekolah ya. Era nak masuk zaman sejarah. Baik. Pro ni macam tak sukalah ya. Pro ya. Okey, contohnya pro kerajaan. Ya, pro kerajaan. InsyaAllah kita semua sayang kerajaan kita ya. Okey, seterusnya proaktif. Ya, proaktif. Seterusnya pasca. Pasca ni maksudnya selepas sesuatu program. Contohnya pasca kolonial, maknanya selepas mungkin zaman kolonial ya. Pasinca alif. Okey, pasca nilai. Perkataan pasca nilai ni biasa kita guna apabila selesai satu-satu program ya. Jadi kita nak buat postmortem ya. Jadi pasca ya, pasca setelah selesai ya. Okey, contoh yang lain ialah perkataan imbuhan sin sahaja. Apa contohnya? Semeter, sepintas. Seterusnya sub. Sub ni maksudnya ceraian ataupun maknanya daripada satu tajuk besar. Mungkin sub ni makna tajuk-tajuk yang kecil. Ya, sub golongan ya, sebahagian daripada golongan ya. Subtopik makna sebahagian daripada topik ataupun tajuk. Iaitu yang dikatakan sub. Okey, supra. Apa dia maksud supra ni? Ya. Okey, supranasional ya. Contoh perkataan lain ialah supra kelas. Supra ni kalau tak silap saya ialah serapan ataupun asal daripada bahasa Sanskrit. Sebenarnya banyak juga ya yang imbuhan yang kita jumpa, imbuhan awalan pada petang ini yang berasal daripada perkataan-perkataan Sanskrit ya, yang kita pinjam ya. Tapi tak apalah ya, kaya kan, banyak perberahan kita pada petang ini insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi dengan perkataan swa. Ya, swa. Contoh swadaya. Swafoto ya, swafoto biasa kita guna apa? Selfie. Ya, swafoto ya. Okey. Seterusnya sosio, sinwaw, sinyawau. Sosiopolitik pun biasa kita dengar, biasa kita guna. Sosioekonomi, sosiobudaya ya, banyak lagi contoh-contoh ya. Cuma pada petang ini kekangan masa saya hanya bawakan sedikit sahaja contoh-contoh ya. Selebihnya kita boleh cari ya di internet, kita boleh buka kamus ya, kamus dewan perdana ya, macam-macam medium kita boleh dapatkan ya perkataan-perkataan imbuhan tersebut. Okey, perkataan seterusnya tata ya. Tata negara, tata cara ya, pun biasa ya kita guna. Seterusnya imbuhan ya, imbuhan ta sahaja, terasa. Lihat betul-betul ejaan rasa. Ya, jangan aja taruh alif sin alif ya. Taruh alif sin sahaja ya. Okey. Seterusnya terakam. Ya, terakam. Okey, seterusnya imbuhan tersadai. Siapalah agaknya tersadai? Tercalar. Tri. Tri, apa maksud tri? Tri itu 3. 3 bulan, 3 bulan. Ya, tri ya, taro ya. Tri bahasa. Maksudnya apa? 3 bahasa. Okey, perkataan seterusnya ialah perkataan tuna. Ini bukan sardin tuna ya. Ada perkataan ini pun tuna, juga perkataan Sanskrit ya. Perkataan Sanskrit yang kita pinjam ya. Okey, tuna karya. Apa maksud tuna? Tuna tu tiada. Ya, tuna karya. Tuna tertib. Tak ada tertib. Ya. Okey, ultra ya. Contohnya perkataan ultrasonic. Ya, ultra ungu. Ya, lihat ejaan ultra ungu, alif waw lam, taro alif ya, hamzah waw ngawaw. Baik, masih lagi bersama saya.
Okey, kita teruskan. Kalau tadi contoh-contoh yang telah saya nyatakan tadi ialah contoh-contoh perkataan imbuhan awalan yang tidak berubah, ya, yang tidak berubah. Jadi selepas ini saya akan sambung dengan imbuhan awalan yang berubah. Okey, jadi apa agaknya contoh-contohnya? Baik, ya, ini adalah contoh-contoh ya imbuhan awalan yang berubah apabila menerima kata dasar, ya. Okey, imbuhan mem, men, meng, men, pem, pen, peng dan penj, ya, pen akan berubah apabila menerima huruf-huruf yang berwarna hijau tu. Ya, dalam kotak hijau. Huruf apa tu? Huruf K, ya, huruf P, huruf S, huruf T, ya, huruf kaf, huruf pa, huruf sin dan huruf ta. Ya, apa contoh-contohnya? Baik, ya, hadirin sekalian, ini ialah contoh-contoh, ya, contoh-contoh perkataan imbuhan, ya, perkataan kata terbitan yang berubah, ya, apabila dia menerima imbuhan. Baik, ini ialah imbuhan mem, ya, imbuhan mem dan pem apabila kata dasarnya bermula dengan huruf pa ataupun p ni, ya, saya bulatkan di sini. P ataupun pa, maka akan gugur huruf P ataupun pa tersebut. Okey, contohnya pada perkataan pikul, kita mula dengan P, ya, pikul. Apabila menerima imbuhan mem dan pem, maka dia tak akan jadi perkataan mem pikul, ya, dia akan jadi perkataan memikul. Lihat tulisannya, memikul. Dan contoh seterusnya, pemikul, dia tak akan jadi pikul. Begitu juga dengan imbuhan men dan pen. Apabila kata dasarnya bermula dengan huruf T ataupun ta, tetap berlaku, ya, akan berubah. Dia tak akan jadi pentadah ataupun mentadah. Dia akan jadi perkataan menadah. Ini yang saya maksudkan akan berubah. Okey, contoh lain, meng dan peng. Apabila menerima imbuhan huruf K ataupun kaf, berlaku keadaan yang sama. Mengorek, dia tak akanlah jadi perkataan mengkorek, ataupun pengkorek, ya, sebaliknya dia akan menjadi kata terbitan pengorek. Dan seterusnya imbuhan men dan pen. Apabila menerima kata dasar yang bermula dengan huruf S, ya, konsonan S, pun berlaku keadaan yang sama. Jadilah dia menjadi menyapu. Tak adalah dia jadi mensapu. Dan juga perkataan penyapu. Tak adalah perkataan pensapu. Ya, jadi inilah yang saya katakan. Apabila menerima kata dasar bermula dengan huruf P, huruf T ataupun KS ataupun pa, ta, kaf, sin, maka dengan sendirinya dia akan berubah. Itulah yang saya maksudkan tadi, imbuhan awalan yang berubah. Baik, hadirin sekalian, kita masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu perkataan berimbuhan, ya, imbuhan awalan yang berubah. Okey, jadi kita lihat yang seterusnya, kata dasar yang bermula dengan alif yang berbunyi a, ya, hendaklah dikekalkan. Okey, cuba kita lihat contoh yang seterusnya. Baik, ya. Yang ini ialah kata dasar, ya, kata dasar yang bermula dengan alif ataupun a, ya, yang bermula dengan alif ataupun a. Okey, ni, ya, alif, ya, alif, a, so, okey, ataupun a di sini, ya. Menerima imbuhan meng dan peng, apa hukumnya? Hendaklah dikekalkan huruf alif. Lihat di sini, ya, kekalkan huruf alif ataupun jadi inilah jadi perkataan mengasuh, pengasuh, ya. Begitu juga dengan contoh perkataan ajar, jadi mengajar,
ya, dan juga pengajar, ya. Jadi ya, ini yang dikatakan kata dasar bermula dengan alif yang berbunyi A, ya, yang berbunyi A ataupun alif hendaklah dikekalkan, ya. Jadi di sini dalam imbuhan awalan ini dah mula ada syarat tertentu, ya, yang kita kena ikut. Kalau pada yang tidak berubah tadi tak ada masalah. Bila yang berubah ni maknanya kita kena study sikit lah. Kena betul-betul faham masa bila nak ubah, nak kekalkan ke, nak gugurkan ke. Ya, jadi dalam tajuk ini kita kena lebih fokus, ya. Kalau perlu catat. Kalau perlu nak tanya di ruangan live chat. Okey. Baik, kalau tadi kata dasar yang bermula dengan alif ataupun A, ya, kita kekalkan. Berlainan pula pada contoh yang saya akan bawakan yang ini, ya. Kata dasar bermula dengan alif hendaklah digugurkan, tapi alif pada apa agaknya, ya? Alif pada yang ini, ya. Alif pada perkataan, ya. Alif tetapi apa ni? Ya, I, ya, ataupun I. Contohnya perkataan idam, perkataan edar. Ya, apabila menerima imbuhan meng dan peng, maka hendaklah gugur huruf alif tersebut. Jadi makanya tidaklah jadi dia kata terbitannya mengidam, tetapi sebaliknya menjadi mengidam. Ya, mengidam, pengidam, ya, digugurkan alifnya, ya. Patutnya ada alif kat sini kan, ya, tapi alifnya digugurkan. Begitu juga dengan perkataan mengedar dan juga pengedar. Jadi jelas, ya, yang ini kena gugur sekiranya alif itu, ya, alif itu ialah huruf I dan huruf I. Kalau yang tadi itu alif juga tapi A. Yang ini alif I, ya, dan alif I, maka kena gugur. Gugur apa? Huruf tersebut, ya. Jadi ini, ya, dah mula beberapa syarat ataupun kaedah yang kita kena kenal pasti, ya, dan kena betul-betul fahami. Baik, kita beralih pula kepada contoh yang seterusnya, ya. Contoh yang seterusnya ini, ya, ada syarat lain pula. Kata dasar bermula dengan alif daripada serapan bahasa Arab, ya. Yang ini kita kena maklum daripada serapan bahasa Arab. Ni, ya, daripada serapan bahasa Arab, ya, serapan bahasa Arab hendaklah ditambah ya dan waw. Masa bila nak tambah ya, masa bila nak tambah waw. Okey, kita perhati sama-sama. Okey. Baik, untuk imbuhan meng dan peng, ya, untuk perkataan serapan bahasa Arab, okey, saya bagi contoh di sini perkataan iktiraf, ya. Perkataan iktiraf kita tengok mula dengan alif dan juga huruf I, ya. Bahasa Jawinya mula dengan alif, Ruminya mula dengan I, ya. Jadi apa berlaku? Ini yang akan berlaku. Kenapa ni? Kena gugurkan huruf I, ya. Ya, contoh ni perkataan iktiraf kan? Mana kena gugurkan huruf I-nya, maka jadilah I ni tadi pertama sekali gugur. Ya, pertama kita gugurkan. Yang kedua apa berlaku? Dia suruh ni apa ni? Tambah. Tambah ya bagi huruf I. Ya, ni. Tambah ya. Nampak tak di situ yang tulisan? Huruf tu berwarna kuning. Ya. Tambah ya bagi huruf vokal I. Jadi tak adalah kita baca mengiktiraf. Sebaliknya kita tambah dengan ya. Jadi kita baca ataupun kita eja mengiktiraf. Saya ulang, mengiktiraf, bukannya mengiktiraf. Ya.
Jadi yang ini kena faham betul-betul lah ya. Kalau perlu catat, catat. Kalau betul catat, catat tak apa. Kalau yang baru saja mengikuti bengkel ni, rancangan ni, tak apa. Lepas ni kalau terlepas ataupun dapat tengok separuh saja, boleh ulang lagi bila-bila masa. Baik. Yang ini untuk huruf I. Ya, untuk huruf I, masih huruf alif juga. Contoh satu lagi, masih huruf alif. Ya, huruf alif usul, tetapi dalam ejaan ruminya ialah vokal U. Vokal U apa berlaku? Kena tukar ataupun kena tambah waw. Kita gugurkan vokalnya ni, vokal waw ni tadi, ya kita gugurkan, maka kita ganti dengan apa? Ni. Nampak yang saya bulatkan ni? Tulisan berwarna kuning, huruf waw. Jadi, apa jadi dengan perkataan ni? Mengusul, betul? Salah, ya. Maka jadilah dia perkataan mengusul, ya. Mengusul, pengusul. Baik, jelas di sini, ya. Kata dasar bermula dengan alif pada serapan bahasa Arab. Dia ada syaratnya. Pada serapan bahasa Arab, hendaklah ditambah ya untuk vokal I, ya. Manakala waw untuk vokal U ataupun vokal waw. Yang ya ni tadi ialah untuk vokal I. Jadi harap semua penonton jelas ya. Tak apa yang tak jelas, boleh study lagi, boleh tonton banyak-banyak kali, tak ada masalah ya. Ya. Baik, contoh tadi ialah contoh apabila ia serapan bahasa Arab ya. Kata dasarnya ialah perkataan serapan bahasa Arab. Cuba kita lihat pula di sini. Kata dasar serapan bahasa Inggeris bermula dengan konsonan tunggal atau gugus konsonan kekalkan. Yang ini berkaitan pula dengan perkataan serapan bahasa Inggeris. Kita lihat apa berlaku pula pada yang ini ya. Apa jadi pula dengan yang ini? Okey, baik. Kata dasar serapan bahasa Inggeris bermula dengan konsonan tunggal, bermula dengan konsonan tunggal. Inilah konsonannya. Apa konsonannya? Ba, ya. Apa lagi? B, ya. Okey. Jadi apa hukumnya? Kekal, ya. Kita kekalkan huruf tersebut. Ya, konsonan tunggal tu maksudnya apa? Ya, suku kata konsonan, huruf konsonan. Kemudian perkataan tu kata dasarnya suku kata satu suku kata saja. Ya, satu suku kata saja. Contohnya perkataan break. Ya, break. Ya, satu suku kata saja. Jadi kita kekalkan ya, break. Ya, tak ada menerima apa-apa perubahan ya. Kita lihat di sini tak ada menerima apa-apa perubahan. Dikekalkan hurufnya ya. Kemudian men. Imbuhan men, perkataan draft ya, konsonan D ataupun konsonan dal. Pun sama ya, tidak berubah ya. Rasanya yang ini kita tak ada apa-apa masalah lah ya. Baik, kita masih dalam perkataan serapan bahasa Inggeris. Kita tengok contoh yang berikutnya. Kalau yang tadi masih juga dalam perkataan bahasa Inggeris, syaratnya sama juga, masih dikekalkan. Contohnya perkataan ataupun imbuhan meng. Ya. Huruf konsonannya ialah ga ataupun g, maafkan saya, g. Okey, tetap dikekalkan. Ya, menggrade, tak ada masalah. Seterusnya proses, ya, pemproses pun tak ada masalah ya. Alhamdulillah ya, mudah ya. Okey. Baik, masih lagi dalam tajuk yang sama ya, perkataan serapan bahasa Inggeris. Sebelum terlupa ya, saya lupa nak tanya tadi, apa yang kita maksudkan dengan ni ya, saya nak tunjuk ni, apa yang dimaksudkan dengan gugus konsonan. Ya, apa agaknya yang dimaksudkan dengan gugus konsonan ni? Ya, apa agaknya ya yang dimaksudkan dengan gugus konsonan ya? Okey, baik. Kita lihat contoh ni. Gugus konsonan ini sebenarnya ialah
di mana dua konsonan berturut dalam satu masa. Okey, contohnya dalam perkataan ni stabil ya. Saya cuba. Okey, stabil. Ni. Sinta ya, dua-dua konsonan. S pun huruf konsonan, T pun huruf konsonan. Ni yang dimaksudkan dengan gugus konsonan. Maknanya dua konsonan dalam satu masa ya. Okey. Ya, jadi tetap sama, kekal ya, penstabil. Imbuhan pengkritik. Ni kritik KR ya. KR dua konsonan ya. Perkataan ataupun kata dasarnya bermula dengan gugus konsonan ya, dua konsonan ya. Kafro ya. Okey. Jadi syarat ni sama juga, kita kekalkan ya. Okey. Teruskan ya, kita teruskan lagi dengan yang ini kata serapan bahasa Arab ya. Kalau tadi kata serapan bahasa Arabnya yang menerima sedikit perubahan ya, apabila dia huruf I ya, kita ubah pada ya. Kalau waw kita tukarkan dengan you, kita tukarkan kepada waw. Yang ini kata dasar serapan bahasa Arab bermula dengan konsonan tunggal atau gugus konsonan ya. Tadi bermula dengan huruf vokal kan, vokal I, vokal A, E, I, O, U. Yang ini bermula dengan konsonan tunggal atau gugus konsonan. Kenapa? Kekalkan. Baik, kita lihat sama-sama contohnya. Okey, pada perkataan fitnah. Ni dah mula dengan konsonan, so tak ada masalah. Bila mula dengan konsonan, walaupun perkataan tu serapan bahasa Arab ya, kita kekalkan ya, kita kekalkan. Memfitnah ya, terjemah ya, menterjemah. Okey ya, jadi kita tak ada ubah apa-apalah ya. Okey, begitu juga dengan contoh yang ini pun sama juga ya, sama juga. Qada ya, perkataan qada ya, kita kekalkan ya. Konsonan Q, qaf kita kekalkan ya. Mengqada ya. Okey, mengqada. Begitu juga dengan contoh bahas ya, bahas ya. Pinjaman bahasa Arab ya. Bahas, pembahas pun kita kekalkan. Okey. Okey, masih lagi kata dasar serapan bahasa Arab. Contoh yang berikutnya ya. Ya, pentafsir ya, ta ya. Konsonan T, konsonan ha ya. Ini huruf digraf ni, ha ya. Hianat ya. Jadi kita kekalkan ya, kita kekalkan seperti contoh yang sebelum ini. Okey, selesai tadi tentang imbuhan awalan ya. Kita teruskan, masih lagi imbuhan awalan. Cuma kali ini kita ada sedikit ya, sedikit lagi syarat yang kita nak kena ingat ya. Baik, untuk imbuhan di, se dan ke yang kata dasarnya bukan diawali oleh huruf alif ya, bukan diawali oleh huruf alif. Okey, contohnya perkataan di rumah, ke sekolah ya, sebuah. Okey, yang ini tidak perlu dijarakkan. Okey, tidak perlu dijarakkan. Okey, sebenarnya yang ini merujuk kepada kalau dalam Rumi kita akan tulis di rumah ni ada jarak. Tetapi dalam tulisan Jawi kita tak perlu jarakkan. Kita rapatkan saja di rumah. Ke sekolah kita ada jarak ya, kat tengah-tengah tu. Ya, dalam teknik penulisan Rumi. Tetapi dalam Jawi kita sambung sahaja. Kalau sebuah ni memang tak ada jarak lah. Ya, jadi jelas ya. Jadi kita guna pakai syarat yang ini, tidak perlu dijarakkan. Okey. Baik ya, hadirin sekalian, para penonton rancangan Bingkil Jawi. Kepada yang baru saja menyertai, selamat datang diucapkan. Yang belum tertinggal ya, belum ketinggalan ada lagi.
Okey, baik. Ini antara yang terakhirlah ya, masih dalam tajuk imbuhan awalan. Cuma ada sedikit yang saya nak tekankan di sini ya. Jadi dalam imbuhan awalan di, se dan ke yang kata dasarnya ya, saya merahkan di sini ya. Yang kata dasarnya diawali dengan huruf alif ya, huruf vokal alif diawali, ataupun maksudnya huruf kata dasarnya bermula dengan huruf alif. Okey, dia akan jadi begini. Diletakkan hamzah di atas huruf alif. Okey, saya beri contoh ya. Dal, lepas tu ada alif dan ada hamzah di atas alif. Apabila menerima kata dasar bermula dengan huruf alif ya. Okey, begitu juga dengan imbuhan se. Yang tadi di, yang tadi se, yang ini imbuhan ke ya. Kaf, lepas tu ada alif, ada hamzah di atasnya. Ya. Okey, baik. Saya perincikan di sini ya, saya perincikan di sini. Yang ni yang katakan tadi, imbuhan di ya, saya ambil dulu contoh imbuhan di. Diasah. Selepas imbuhan di ada perkataan ataupun ada huruf vokal A. Ini yang saya maksudkan ya. Ya, ada hamzah di atas alif. Okey, ada hamzah di atas alif. Kalau kita tak letak hamzah, dia akan bunyi apa agaknya? Kalau tak ada hamzah kat sini, apa agaknya? Dia akan jadi bunyi bukan diasah. Dia mungkin berbunyi apa? Dasah. Kan? Jadi pelik. Jadi sebab itulah kita kena letak ya hamzah di atas alif supaya dia akan jadi bunyi diasah. Begitu juga perkataan olah. Ya, kalau tiada hamzah di atas alif di sini, agak-agaklah saya buang hamzah kat sini, apa jadinya? Apa agak-agak bunyinya? Daulah. Betul? Daulah ataupun mungkin apa ya? Mungkin bunyi peliklah, daulah ya. Jadi oleh kerana ada hamzah di sini, maka bunyinya jadilah diolah. Begitu juga dengan imbuhan se ya. Seagama. Kalau tiada hamzah di sini, ya tiada hamzah, agaknya bunyi apa? Sagama, betul? Ya, dia tak ada bunyi seagama, tetapi dia akan bunyi sagama. Perkataan seterusnya, seekor ataupun seekor, ya, akan jadi apa agaknya? Saikor. Pelik kan ya? Jadi saikor. Jadi oleh kerana itulah ya, dalam penulisan Jawi kita kena letak huruf hamzah di atas alif supaya dia jadi bunyi seekor ya. Dan sebenarnya panduan ini ya, telah diterangkan ya, oleh Pendeta Zakbar dalam bukunya. Ya, kalau kita kaji, memang ya Pendeta Zakbar telah terangkan dulu penggunaan huruf hamzah di atas alif ni untuk imbuhan sekedi. Ya, jadi inilah yang kita kena betul-betul faham, kena ingat ya. Okey. Kemudian ke, yang terakhir tadi di, se, ke. Ya. Ke pun sama. Kalau tak ada hamzah kat sini, agak-agak apa bunyinya? Karah. Betul? Ya. Tak adalah dia jadi bunyi ke arah. Sebaliknya dia bunyi karah. Keempat. Kaf alif, kaf, hamzah alif, mim patah keempat. Kalau tak ada hamzah, dia jadi bunyi apa? Kampat. Pelik kan ya? Dia jadi bunyi kampat. Jadi ya, saya tekankan di sini penggunaan hamzah untuk imbuhan di, se dan ke yang kata dasarnya diawali. Ya, maknanya dimulakan dengan huruf vokal alif. Jadi harap-harap semuanya jelas ya. Baik. Okey, baik. Tadi saya telah pun terangkan tentang imbuhan awalan di, se, ke. Ya, di, se, ke yang kata dasarnya bermula dengan huruf
alif, maka kita letak hamzah di atas alif. Okey, berbeza keadaannya dengan yang ini. Perkataan yang bermula, ya, perkataan yang bermula dengan huruf ya, alif juga, ya, vokal alif, tapi hamzah di bawah alif hendaklah dikekalkan ejaannya. Apa perkataannya? Perkataannya ialah perkataan Islam. Islam, perkataan Islam kita memang letak hamzah di bawah alif, ya. Kita nampak ya hamzah di bawah alif. Jadi bila perkataan Islam, macam mana kalau kita nak letak imbuhan di seka? Macam mana agaknya? Ada jawapan? Boleh jawab di ruangan chat tu, live chat, ya. Macam mana agaknya? Ya, mungkin ada dalam kalangan anak-anak murid ustazah yang menonton, ya, ataupun dalam kalangan rakan-rakan ustazah yang menonton mungkin dah faham, dah jelas. Bolehlah mula jawab dalam ruangan live chat. Okey. Jadi apa jawapannya? Okey, kita lihat sama-sama. Maka yang ini kita pegang yang ini, ya. Kita kekalkan ejaan Islam tersebut, ya. Jadilah begini, ya. Diislamkan. Jadi hamzahnya kita letak kekal di bawah alif. Ini untuk imbuhan di. Kita lihat pula imbuhan yang seterusnya. Imbuhan se pun sama, kita letak hamzah di bawah, ya, kita kekal, kaedahnya kekal, ya. Okey, seterusnya imbuhan ke pun kita kekalkan, ya. Jadi harap, ya, anak-anak, para penonton, ya, ibu bapa di sana, ya, yang menonton rancangan ni jelas, ya. Hanya untuk perkataan Islam sahaja kita kekalkan, ya. Kita tak letak hamzah di atas alif, kerana perkataan Islam tu sendiri hamzahnya memang di bawah. Okey. Baik, hadirin hadirat sekalian, ya, para penonton Bengkel Jawi Anjuran Pustakaan Negara Malaysia. Okey, saya rasa saya dah lebih daripada setengah jam bersiaran. Okey, saya nak uji sikitlah penonton-penonton di luar sana. Ya, jadi bolehlah nanti jawab pada ruangan live chat. Jangan risau, soalan sangat senang, ya. Okey. Baik, apa soalannya? Mudah saja. Baik, di sini ada satu kata terbitan, ya, ada satu kata terbitan yang menerima imbuhan awalan, ya, sebab kita dah selesai belajar imbuhan awalan. Okey, perkataannya ialah seekor, ya. Seekor menerima imbuhan awalan se, ya, imbuhan awalan se. Okey, apa soalannya? Soalannya pun sangat mudah, ya. Anta dah pandai dah, boleh dah jawab, ya. Alah, senang sangat ustazah. Ya, okey, apa soalannya? Sila sebut tertib susunan huruf bagi perkataan di atas. Ya, sila sebut tertib susunan huruf bagi perkataan di atas. Okey, tertib huruf ni, tertib susunan huruf ni maksudnya apa? Maksudnya kita susunlah sin dulu ke, ya dulu ke, kaf dulu ke, ya, untuk perkataan seekor. Baik, jangan risau, saya bagi jawapan. Ada dua pilihan jawapan. Baik, pada kotak hijau, ya, pada kotak hijau di sini, ya, sin, alif, hamzah, ya, kaf, waw, ro. Pada kotak kuning, sin, hamzah, alif, ya, kaf, waw, ro. Okey, baik. Boleh jawab di ruangan chat, live chat tu, manakah yang betul? Kotak hijau ke atau kotak kuning? Ya, kotak hijau atau kotak kuning. Okey, boleh mula menjawab sekarang. Okey, 1, 2, 3. Okey, cukup. Baik, agak-agak mana yang betul? Hijau. Berapa orang jawab hijau? Kuning. Berapa orang jawab kuning? Jawapannya ialah mana agaknya? Jawapannya ialah tertib susunan huruf bagi perkataan di atas ialah sin. Dua-dua sin ni. Okey, huruf kedua ialah hamzah, alif, ya, kaf, waw, ro. Itulah tertibnya. Saya ulang. Sin, hamzah, alif, ya, kaf, waw, ro. Seekor. Ya. Kenapa? Sebentar lagi saya akan beri jawapan.
Baik, kita pergi pada uji minda yang kedua. Boleh kan? Okey, uji minda yang kedua. Ya, saya beri satu perkataan ataupun satu kata terbitan seakan-akan. Yang ini rumit. Seakan-akan. Okey, apa soalannya? Sila pilih ejaan yang betul bagi perkataan di atas. Sila pilih ejaan yang betul bagi perkataan di atas. Ada dua kotak, kotak merah dan kotak ungu. Okey, kotak merah, sin hamzah alif kaf nun sempang hamzah alif kaf nun. Okey. Kotak ungu, sin hamzah alif kaf nun sempang alif kaf nun. Okey, mana agaknya pilihan yang betul? Sila jawab dalam ruangan chat. Okey, berapa orang agaknya yang pilih merah? Berapa orang yang pilih ungu? Okey, mana satukah jawapan yang betul? Okey, jawapan yang betul ialah sin hamzah alif kaf nun sempang alif kaf nun seakan yang berkotak ungu. Okey, baik. Dah selesai jawab dua soalan uji minda. Baik, inilah tadi ya yang saya kata saya nak kongsikan. Kenapa kita jawab soalan uji minda yang pertama, susunan tertib. Okey, ini ialah buku karangan daripada pakar rujuk Jawi iaitu Tuan Haji Hamdan bin Abdul Rahman dalam bukunya Panduan Menulis dan Mengeja Jawi ya. Okey, edisi yang kedua. Dalam ni apa disebut ya? Cara menyebut tertib susunan huruf haruslah mendahulukan huruf hamzah ya, mendahulukan huruf hamzah sebelum huruf alif kerana huruf hamzah adalah kepunyaan awalan, bukannya kepunyaan kata dasar. Ya, jadi tertib mengeja kata, contohnya seorang tadi yang saya beri seekor kan. Sin, hamzah, alif, waw, ra. Kalau seekor, sin, hamzah, alif, ya, kaf, waw, ra. Okey. Dan soalan uji minda yang kedua, jika perkataan dan kumpulan ini digandakan kata dasarnya, maksudnya berganda tadi seakan-akan, maka kita akan pilih yang mana? Maka huruf hamzah, huruf hamzah tidak boleh digunakan sekali lagi. Maksudnya kita boleh guna sekali ni. Contoh perkataan dienjut-enjut. Ni dah letak hamzah ni. Yang ini tak perlu letak. Jadi seakan-akan ni. Dah letak kat sini seakan-akan. Sini akan sahaja. Tak perlu letak hamzah. Juga contoh-contoh yang lain. Jadi jelas ya. Kena simpan ni. Kena ingat betul-betul dalam sini. Ya. Okey. Baik, selesai imbuhan awalan. Kita beralih pada imbuhan akhiran ya. Okey, jadi apa imbuhan akhiran? Imbuhan akhiran ialah kata dasar yang menerima imbuhan di akhir ya, menerima imbuhan di akhir ya. Dan contoh yang saya beri di situ ialah ni ya, perkataan bacaan. Inilah imbuhan akhiran dia. Ya, imbuhan an. Okey. Baik, berikut ialah contoh-contoh imbuhan akhiran ya, imbuhan ya, berakhir dengan eh ataupun ha, berakhir dengan waw ya ataupun wi, wan, waw nun, at ataupun at ya, iah ya, kan, man, mim nun. Baik, seterusnya imbuhan akhiran an. Untuk imbuhan akhiran an, saya akan bahagikan kepada 3 ya. Sebab imbuhan akhiran an tu kadang-kadang nun sahaja, kadang-kadang hamzah nun, kadang-kadang alif nun. Seterusnya imbuhan ai pula, ya, imbuhan akhiran ai. Kadang-kadang dia ya sahaja, kita guna ya sahaja, dan kadang-kadang kita guna hamzah ya. Baik, kita teruskan dengan imbuhan eh ya. Contohnya sultan ya, sultan ya, sultanah. Ya, sultan, sultanah ya. Imbuhan h.
Okey, kari ya, kariah ya, AH ya, imbuhan akhiran AH. Seterusnya AT at ya. Contohnya perkataan muslimat ya, AT menunjukkan jamak ya ataupun ramai ya, orang orang muslim, jadi muslimat ya, wanita. Okey, mukminat sama juga imbuhan AT ataupun alif ta. Seterusnya imbuhan IHH ya, contohnya alamiah ya, alamiah. Contoh lain batiniah. Yang ini biasa perkataan serapan bahasa Arab ya. Okey, seterusnya imbuhan kan, jadikan ya, kaf nun, jadikan, murnikan ya, murnikan. Contoh lain ya, imbuhan man ya, seniman, budiman ya, seniman, budiman. Imbuhan wan, bangsawan, dermawan, jutawan. Banyak ya, banyak contoh ya. Okey. Seterusnya imbuhan wi, duniawi, manusiawi. Tak banyak contoh ya. Ya, saya bagi 2 contoh di situ, duniawi, manusiawi. Baik, seterusnya saya beralih pada imbuhan an. Dalam imbuhan an ni seperti yang saya nyatakan tadi, ya ada 3 keadaan ya. Kadang-kadang nun sahaja, ya kadang-kadang hamzah nun, kadang-kadang alif nun. Baik, masa bila kita guna imbuhan an yang menggunakan huruf nun sahaja, iaitu apabila kata dasar yang berakhir dengan selain vokal, selain ya. Saya tekankan di sini pada perkataan, ya sebentar ya. Selain, ni ya jelas. Selain vokal alif, waw atau diftong au. Alif, waw. Senang ceritanya, imbuhan an ni ataupun nun sahaja ni kita guna untuk suku kata tertutup dan vokal ya dan alif ya sahaja. Okey. Apa contohnya? Ini contohnya. Ya. Okey, ini yang saya kata tadi ya. Sama ada suku kata tertutup. Suku kata tertutup contohnya perkataan ubat. Bat ni ialah suku kata tertutup ya. Bata ni suku kata tertutup. Ya. Jadi dalam perkataan suku kata tertutup, maknanya bila akhirnya suku kata tertutup, dengan sendirinya imbuhan akhirannya ialah huruf nun sahaja. Ni ya, ubatan, alif waw, bata nun. Ya. Perkataan lain minum, minum ialah suku kata tertutup. Dengan sendirinya ya nun sahaja, minuman. Okey, jelas ya. Seterusnya vokal ya. Tadi suku kata tertutup, sekarang vokal ya. Perkataan apa? Tari. Vokal ya ataupun I. Jadi tambah nun saja. Tarian. Jelas ya? Ataupun ni. I. Contohnya perkataan andai. Alif ya. Ya. Andai. Jadi anda yan. Ya. Okey, jelas. Ya, senang ya. Jadi ini ialah untuk imbuhan an yang huruf nun sahaja. Baik, seterusnya imbuhan an ya, imbuhan an yang menggunakan huruf hamzah dan nun. Okey. Baik, kata dasar yang berakhir dengan pola alif ataupun a, berakhir dengan pola alif ataupun a, pola ya. Okey, apa syaratnya? Hidupkan semula vokal alif. Okey, apa contohnya? Okey, contohnya ni, pola a, ganda a ya. Reka, duga, a sebelah ke, baca ya. Okey. Jadi dalam keadaan macam ni, hidupkan semula vokal alifnya. Okey, hidupkan semula vokal
alifnya. Contoh perkataan reka. Kita eja reka, ro, ya, kaf. Tetapi bila dia menerima imbuhan an, ya kita tambah alif di sini. Nampak tak? Reka, an. Tambah an. Sama ganda. Tapi ganda ni dia memang dah ada alif. Ni yang dia kata memang pola A. Memang automatik ya. Sebab dia memang dah ada alif lah. Tak ada masalah. Ganda, an. Tambah hamzah, nun. Tak boleh gandan. Tak boleh kalau tak ada hamzah. Dia kena letak hamzah. Okey, duga. Pun sama. Ga tak ada alif. Ya. Dalam ga saja kata dasarnya. Tetapi bila menerima imbuhan an, kita tambah alif. Kita hidupkan semula. Ni. Hidupkan semula vokal alifnya. Dan yang terakhir perkataan baca. Pun sama baca, bacaan. Okey, jelas ya. Ini untuk imbuhan an yang menggunakan huruf hamzah nun. Okey, kita teruskan dengan imbuhan an yang menggunakan huruf alif nun. Di sini kata dasar yang berakhir dengan vokal u dan o ataupun vokal waw ataupun diftong au. Okey, kita lihat contohnya. Alif nun, imbuhan alif nun. Okey, yang berakhir dengan vokal u. Contohnya perkataan buru. Ro, waw. Ya. Jadi kita tambah alif nun. Buru wan. Palu. Ya, palu. Jadi palu wan. Jago. Ni susah nak cari o ni. Ya. Dapat perkataan jago, jago, wan. Seterusnya, ni diftong au. Diftong au, alif waw. Gurau. Jadi gura, gurawan. Ya. Jadi ya itu tadi 3 an tetapi dengan 3 padanan. Iaitu padanan nun sahaja, padanan hamzah nun dan padanan alif nun. Baik. Kita pergi pada imbuhan I. Imbuhan I ada 2 padanan. Kadang-kadang ya sahaja, kadang-kadang hamzah ya. Okey. Masa bila guna ya? Masa bila guna hamzah ya? Kita lihat sama-sama. Baik, kita pergi pada imbuhan A yang menggunakan huruf ya sahaja. Kata dasar yang berakhir dengan selain. Ingat ya, selain vokal alif, waw atau diftong au. Senang ceritanya yang suku kata tertutup. Apa contohnya? Okey, inilah suku kata tertutup ni. Ya. Hir, nal, ni suku kata tertutup. Perkataan nal, yung, ni semua suku kata tertutup. Yang akhir apa ni? Kit. Ya. Mana kita terus tambah ya. Akhir alif, ho, ya, ro, tambah ya sahaja. Payung, pa alif ya, waw, nga, tambah ya sahaja. Ya, mudah ya. Jadi untuk vokal I ya yang berakhir dengan imbuhan I ataupun huruf ya sahaja. Baik. Manakala untuk imbuhan I yang menggunakan huruf hamzah ya, apabila kata dasarnya berakhir dengan vokal alif, waw atau diftong au. Apa contoh-contohnya? Okey, contohnya ni. Berakhir dengan vokal a. Mula, vokal alif ya, ataupun waw. Lalu, ya dikatakan waw ni. Jadi kena tambah hamzah ya, mula i. Jadi kalau kita tak letak hamzah, agak-agak bunyi apa? Mungkin dia jadi mulai, lalui. Kan jadi pelik ya. Jadi sebab itulah kena gunakan hamzah ya. Okey, perkataan seterusnya ialah perkataan cinta. Ya, perkataan cinta pun kita gunakan konsep yang sama ya, hamzah ya. Yang ini diftong ya, diftong au ya, lampau. Ya, lampau alif waw. Lampau wi. Ya.
Kalau tak ada hamzah, dia jadi bunyi apa? Lampaui. Dia tak jadi lampau. Dia jadi pelik lah bunyinya. Ya, jadi jelas ya. Okey, penggunaan imbuhan I menggunakan huruf hamzah dan juga ya. Harap jelas ya. Untuk imbuhan I ada dua, ya sahaja ataupun hamzah. Hamzah apa? Hamzah ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, selesai sudah dua tajuk ya, imbuhan awalan, imbuhan akhiran ya, masih dalam tajuk yang besar iaitu kata terbitan ya. Baik, kita pergi pada tajuk yang ketiga iaitu imbuhan yang seterusnya dalam kata terbitan, dalam tajuk kata terbitan iaitu imbuhan apitan. Apa dia imbuhan apitan? Ke baru dengar? Ya. Okey, imbuhan apitan ialah kata dasar yang menerima imbuhan di awal, ya, menerima imbuhan di awal dan dalam masa yang sama menerima juga imbuhan di akhir. Ya. Okey, contohnya pada perkataan pembacaan awal pem dan di akhir imbuhan an. Inilah yang dikatakan imbuhan apitan. Okey. Baik, kemudian imbuhan apitan hendaklah mengikut kaedah kata terbitan yang menerima imbuhan awalan dan akhiran. Maknanya sebelum ni kita dah belajar imbuhan awalan, imbuhan akhiran. Jadi dalam imbuhan apitan masih kita gunakan lagi kaedah-kaedah. Kaedah apa? Kaedah gugur ke, tak boleh gugur ke, kekal ke, ya. Jadi itu ya masih guna pakai. Okey. Baik, seterusnya. Ya. Inilah contoh-contoh imbuhan apitan, ya. Beran, ya, berkan, di, i, ya, imbuhan di dan juga i, diper, i, ke, an, ya, dikan, ya, me, i, mekan, ya, mem, i, ya, banyak ya. Diperkan. Baik, ada lagi imbuhan mem di awal dan juga kan ya di akhir ya, imbuhan apitan memkan, memper i ya, memperkan ya. Banyak ni. Men i ya, menkan. Contoh lain mengi, mengkan, ya, mengei, ya, mengei, mengekan, mengekan. Okey, pean, apa tu? Pel, an, ya, pem, an, ya, pen, an, peng, an, ya, seterusnya pengean, ya, peran dan juga terkan, ya, itu ya. Okey, kita pergi pada contoh-contohnya. Okey, imbuhan beran, imbuhan apitan beran. Contohnya perkataan beranggapan, ya, berterusan, ya, imbuhan ber dan an. Berkan, contohnya berdasarkan, ya, berpandukan. Yang ini perkataan-perkataan yang biasa kita jumpalah, ya. Okey, dan biasa kita guna. Seterusnya di, dinaiki, ditemani, ya. Tak ada masalah sangat imbuhan apitan ni ya, kita mudah ya dan selalu kita jumpa ya. Okey, baik. Imbuhan apitan yang seterusnya dipersetujui, dipermulai. Seterusnya imbuhan apitan kean, kedaulatan. Kita baru saja menyambut ya keputeraan Seri Paduka Baginda ya yang di Pertuan Agong ya, kedaulatan. Saya ambil contoh ya, saja ambil contoh perkataan daulat ya.
Keraian, dikan, dimaklumkan, dimulakan. Contoh lain, merindui, ya, merindui. Sambil-sambil tu boleh sama-sama tengok ya ejaan jawinya, ya, ejaan buminya, ya. Okey, manalah tahu nanti di penghujung saya buat lagi uji minda, ya. Okey. Mewarnai, ya, mewarnai. Kan, ya, imbuhan apitan kan. Contohnya meratakan, memasukkan. Contoh lain, perkataan mempunyai. Sebenarnya pengalaman saya mencari contoh-contoh perkataan ni kena fikir, ya, bukan maksudnya bukan saja ada setengah tu tidak sesuai, ya. Tidak kena dengan imbuhan tersebut. Jadi memang saya perlukan pembacaan, saya perlukan masa menyemak semula, ya. Okey, jadi syukur alhamdulillah petang ni saya dapat kongsikanlah bersama dengan para penonton semua, ya, anak-anak, mungkin ada anak-anak murid saya yang sedang menonton, mungkin ada rakan-rakan saya, ya, ataupun kenalan-kenalan saya ataupun ibu bapa netizen di luar sana. Ya, syukur alhamdulillah, ya, kita dapat sama-sama belajar, ya, memartabatkan jawi pada petang Jumaat yang berbahagia ni. Okey, saya teruskan. Mempercayai. Seterusnya imbuhan apitan diperkan. Contohnya perkataan dipertingkatkan, dipergunakan. Baik, contoh lain, memkan, membasahkan, memberikan. Ya, itu pun perkataan yang mudah-mudah, ya, yang biasa kita jumpa. Memperi. Apa contohnya? Memperakui, memperbaharui. Ya. Okey, seterusnya imbuhan apitan memperkan, memperdebatkan. Banyak perbendaharaan kata kita pada petang ni. Syukur alhamdulillah, ya. Okey. Memperdebatkan, memperjudikan, contohnya menduduki, menjejaki. Ya. Jadi kepada para penonton di luar sana, ya, boleh dalam ruangan chat tu manalah tahu nak kongsi perkataan-perkataan lain, ya, perkataan imbuhan-imbuhan yang lain. Tak ada masalah, kita kongsi, ya, dalam ruangan live chat, ya, di sana. Baik, saya teruskan. Seterusnya imbuhan apitan kan. Apa contohnya? Menjawikan. Yang mudah, menjawikan. Okey. Mendustakan. Imbuhan seterusnya menghadapi, ya. Sambil-sambil tengok tulisan jawinya, ya. Menghadapi. Menghujani, ya. Menghujani. Jangan hujani saya dengan macam-macam sangat soalan, ya. Ya, tak ada masalah, insya-Allah mana saya boleh jawab saya akan cuba jawab. Okey, seterusnya imbuhan kan, ya, imbuhan apitan kan. Contohnya mengharukan, haru, ya, mengharukan. Dah haru, mengkagumkan pula, ya. Tadi dah mengharukan, yang ini dia mengkagumkan pula. Mengei. Contohnya mengesyaki. Okey. Baik, yang tadi perkataan mengesyaki ni sebenarnya saya cuba cari perkataan lain, tapi itu je yang saya dapat. Ya, mana bukan mudah, ya, kadang tu nak mencari perkataan yang sesuai, ya, dengan imbuhan-imbuhan tadi. Seterusnya imbuhan mengekan, mengesahkan, mengesyorkan. Yang ini pun imbuhan mengekan. Kebanyakan dia perkataan satu suku kata. Contohnya macam yang tu yang berwarna. Okey, saya cuba tuliskan di sini, ya. Okey.
Ni, ya. Mengesahkan. Maknanya yang satu suku kata sahaja. Ya, kalau kita perasan untuk imbuhan mengekan, satu suku kata sahaja. Cuba cari dan cuba sesuaikan dengan perkataan lain. Agak sukar ya. Okey. Baik, saya teruskan. Imbuhan pean, pelaporan, perampasan. Okey. Imbuhan seterusnya, imbuhan apitan seterusnya, pelan, pelajaran, pelbagaian. Ini pun tak banyak contoh ya. Kadang ada setengah-setengah perkataan ni, imbuhan apitan ni tak banyak contoh ya. Okey. Peman, pembayaran, pemfailan, ya, pembayaran, pemfailan. Okey, seterusnya imbuhan apitan penan, pendapatan, penjadualan. Imbuhan pengan, tadi penan, ini pengan. Ya, jangan keliru. Penggantian, penganugerahan. Ini panjang sikit. Penganugerahan. Okey. Yang ini imbuhan yang akhirannya nun sahaja. Kita lihat pula pengean. Apa dia perkataannya? Pengean. Okey, contoh pengecaman, pengesahan. Tadi pun saya ada contoh penge ni biasa kita apa namanya, hanya yang satu suku kata. Macam sah. Ya. Okey. Baik, contoh seterusnya, apitan seterusnya peran, peradaban, ya, peradaban, perselisihan. Seterusnya, imbuhan apitan terkan, terperikan, tercalonkan. Baik, selesai tadi imbuhan apitan. Kita beralih pada tajuk yang terakhir, iaitu mengenal imbuhan sisipan. Agak-agak apa sisipan ni? Ke baru pertama kali dengar? Baik, ya. Imbuhan sisipan ialah proses menyisip, menyisip imbuhan pada kata dasar. Menyisip imbuhan pada kata dasar. Okey. Contohnya begini. Okey, cuba tengok ya, saya tunjuk satu perkataan ya. Perkataan tunjuk, T-U-N-J-U-K. Tawaf nun, jim waw, qaf. Okey, cuba lihat tulisan yang berwarna kuning. E-L. Ya, E-L di situ, nampak ya? Okey, baik. Saya cuba tuliskan di sini. Ni E-L. Alah, tak nampak. Okey, saya guna yang tebal ya. Okey, E-L, nampak? Yang berwarna kuning. E-L dan yang kuning pada tulisan Jawi ialah huruf apa ni? Huruf lam, ya, huruf lam. Jadi inilah yang dikatakan sisip, ya, menyisip. Maknanya dalam perkataan tunjuk tu tiba-tiba dia jadi telunjuk sebab apa? Sebab tengahnya ni kita ada sisipkan imbuhan. Inilah yang kita katakan imbuhan sisipan. Ya. Okey. Jadi itulah yang dikatakan proses menyisip imbuhan pada kata dasar. Jadi yang ini ya, imbuhan EL, dia tak banyak sebenarnya. Nanti kita akan teruskan ya. Okey, EL dalam Jawinya ialah lam. Ya. Dua-dua ni perkataan, ya, perkataan tunjuk juga perkataan. Telunjuk ni dia dah jadi perkataan yang berimbuhan sisipan, ya, makna dah jadi kata terbitan. Okey. Ya, jadi saya kongsikan satu persatu. Jadi inilah imbuhan sisipan yang pertama, ya, imbuhan sisipan yang pertama
iaitu imbuhan L ataupun lam, ya, EL ataupun lam. Okey, contohnya yang tadilah, ya. Contoh yang tadi ni yang berwarna merah ni. Ya, lam ataupun ni yang ruminya EL, telunjuk, dari kata dasar tunjuk. Okey, contoh lain tapak. Ya, tapak. Ya, kata dasarnya ialah tapak, tetapi bila dia dah mendapat imbuhan sisipan, dia jadi telapak. Ya, telapak. Ya, ni lam, ya. Alif ni dia mengekor juga warna merah, ya. Saya tak boleh nak jadikan dia alif tu warna hitam, ya. Dia tetap warna merah. Okey, jadi jelas, ya. Ini dua contoh, telunjuk, telapak. Ada lagi beberapa contoh yang lain yang boleh dirujuk lah, ya. Jadi untuk tajuk ni saya beri dua contoh sajalah, ya, sebab nak jimat masa, ya. Okey, baik. Contoh seterusnya. Baik, imbuhan EM, ya, EM ataupun mim. Okey. Contohnya perkataan kata dasarnya ialah serbak. Ya, serbak. Dia akan jadi apa? Semerbak. Ya, mim kat sini. Ataupun EM, tambahan EM. Nampak, ya, masing-masing, ya. Tak apa, yang tak faham nanti kita boleh tonton banyak kali, ya, supaya kita lebih faham. Baik, perkataan seterusnya ialah perkataan guruh. Guruh, ya, guruh dentum-dentum, ya. Ni dah lama tak hujan, ya. Okey, di sinilah di tempat saya lah di Tanjung Karang. Okey, seterusnya dia akan jadi bila dia menjadi imbuhan sisipan, ya. Dia akan jadi perkataan gemuruh. Ada mim di tengah-tengah selepas huruf ga. Ni. Ya, ada timbuhan gemuruh. Ya, dia jadi gemuruh daripada kata dasar guruh. Baik, kita dah belajar dua, ya, imbuhan sisipan. Baik, imbuhan sisipan yang seterusnya ialah ER. ER, ya, ataupun huruf Ra. Ya. Apa contohnya? Ya, apa contohnya? Kata dasar gigi. Ya, kata dasar gigi. Cuba lihat. Gigi akan jadi gerigi. Ada tambahan sisipan Ra ataupun sisipan ER, ya, pada perkataan gigi. Contoh lain ialah sabut. Ya, kata dasarnya sabut, ya, sabut kelapa tu, ya, mungkin sabut kelapa. Jadi serabut. Ya, jadi perkataan, jadi kata terbitan yang menerima imbuhan sisipan, maafkan saya, imbuhan sisipan, jadilah dia perkataan serabut. Okey, jelas, ya? Okey. Dan imbuhan sisipan yang terakhir, ya, iaitu imbuhan in. Ya, in. Ya nun. Ya, ya nun. Baik, di sini saya memang dah cuba cari, dapat memang satu je contoh ni. Saya dah cuba cari. Manalah tahu mungkin lepas ni saya cari lagi jumpa yang lain, wallahualam. Tapi untuk setakat ni saya dah cari. Saya jumpa satu je perkataan, iaitu daripada perkataan sambung. Ya, perkataan sambung. Jadi kita menerima sisipan ya nun tadi, ya nun, maka jadilah dia perkataan sambung menjadi sinambung. Ya, jadi saya jumpa satu ni je. Ya, mudah-mudahan nanti di lain masa, manalah tahu jumpa lagi kan contoh-contoh yang lain. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung program. Jadi sebelum saya menutup tirai perkongsian saya pada petang ini, sedikit sahaja daripada saya, iaitu sebagai kesimpulan, tajuk hari ini ialah kata terbitan. Ada 4 fokus utama yang saya telah pun kongsikan. Yang pertamanya, imbuhan awalan,
Seterusnya imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan diakhiri dengan imbuhan sisipan ya. Jadi saya mengharapkan para penonton ya, hadirin dan hadirat semua dapat manfaatkan ya segala ilmu yang saya kongsi pada petang yang ini. Baik, sebagai akhirnya daripada saya, jangan lupa kepada hadirin semua untuk isi link kehadiran, dan saya dipahamkan ada e-sijil disediakan oleh pihak Perpustakaan Negara Malaysia ya, tahniah diucapkan. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pada siri yang kedua ini. Jangan lupa untuk ke siri yang seterusnya, siri ketiga dan siri keempat. Jadi akhir daripada saya ya, dua rangkap pantun. Pohon jejawi di jihad tenggara, bunga kemangi di atas para. Tulisan Jawi laksana lantera, pernah menerangi pelosok Nusantara. Hidangan dijamu, sajian nyonya, gadis bersari, duduk bersila. Bahasa ilmu tinggi nilainya, tulisan Jawi semarakkan semula. Sekian daripada saya. Mohon maaf zahir batin. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.